Saya Joseph anak kahwin. Sejarah penempatan Kampung Rejoy di skim penempatan semula bunguh ini ialah dia lahir apabila ada projek kerajaan yang memberi laluan kepada semua kami sebagai penduduk Kampung Rejoy untuk berpindah ke skim penempatan semula bunguh ini yang dikenali sebagai BRS. Hubungan saya bersama dengan pekebun-pekebun lada ataupun penanam lada lah dari kampung BRS, terutamanya Kampung Rejoy. Saya memang sudah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan mereka sejak daripada kecil lagi lah, sebelum mereka berpindah ke BRS. Kami membesar bersama di sekolah menengah, dan ibu bapa mereka juga saya bersama dengan mereka seperti ahli keluarga kami sendiri. Kalau dilihat penduduk di skim penempatan semula bunguh ini terdiri daripada 4 buah kampung, di mana Kampung Rejoy mempunyai 23 pintu, 23 pintu yang menetap di skim penempatan semula bunguh ini, dan kebanyakan penduduk mereka mengharapkan ataupun mereka memang bekerja sebagai petani di sini. Boleh dikatakan 90% ataupun 90% mereka bekerja sebagai petani, maka itulah puncak pencarian keluarga mereka. Jadi mereka memang berharap kepada hasil-hasil itu untuk menyara keluarga mereka. Seperti mana di kampung asal dulu, mereka memang lebih cenderung untuk menanam tanaman lada lah, sebab itulah tanaman yang boleh mendatangkan wang ringgit untuk menyara keluarga mereka. Saya selama hidupnya buat ladang lah, buat ladang, saya nak berkebun, itu saja tanamnya. Ada tanaman koko dulu, kena skim koko, kena skim getah, ada juga saya. Cuci ni, angkat, jemur ni. Habis kurang kalau hari tidak tentu hujan, tidak tentu kemarau, sampai 3 hari 4 hari. Kalau hujan panas kuat, 2 hari semua sudah kering tu, ada putih. Hitam tu susah, sikit lama tu. Ada putih 2 hari, kalau panas kuat sudah kering, tak boleh jual tu. Kurang lada hitam sebab dia banyak dia pilih kita lada putih. Kalau lada dia betul-betul cantik, memang kurang lada hitam. Kalau kita dapat kiranya 5 guni lada putih, hitam ini cuma 2 guni lah. Pada tahun ini saya tidak mungkin lada putih sebab tidak tentu bagus. Sebagai seorang pemborong lada dan malah sebagai seorang anak pekebun lada, saya memang mempunyai sentimental value lah yang saya ada, sebab saya tahu untuk menanam lada ni bukan perkara yang mudah, dan ibu bapa saya juga menanam lada daripada kecil. Malah baru-baru ni saja saya memberitahu mereka kita memborong saja, tapi saya tahu betapa susahnya ibu bapa ataupun orang tua kami yang menanam lada ni. Jadi saya sebagai seorang pemborong yang berasal daripada suku kami sendiri, yang memang kami menanam lada daripada kecil, saya akan membeli lada dalam ataupun mengikut harga pasaran lah, yang kalau boleh, kalau harga lada tu sangat berkualiti, malah saya pernah membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran.
Sebagaimana yang kita ketahui, lada Sarawak terutamanya lada putih adalah lada terbaik dunia dan memang lada Sarawak sudah dikenali oleh semua. Namun penglibatan orang-orang muda semakin berkurangan lah ataupun semakin menurun. Apa yang kita boleh buat adalah kita harus menggalakkan generasi muda untuk terlibat dalam industri lada, mungkin daripada penanaman ataupun daripada mungkin juga kepada pembuatan produk hiliran, di mana kita bukan saja menjadi seorang pekebun, namun generasi muda juga boleh menjadi seorang pengeluar ataupun pembekal untuk produk inovasi lada yang mempunyai harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual kepada orang tengah ataupun pemborong sebagai harga komoditi lah. So kita sebagai generasi muda ataupun generasi yang menanam lada harus mengambil challenge lah ataupun cabaran untuk meningkatkan lagi produk lada ni bukan setakat sebagai produk makanan, tapi menjadikan produk kesihatan ataupun produk-produk lain yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Tanaman lada ini, saya sendiri pun hidup bersama dengan lada, dengan tanaman lada. Yang pertama ialah penanaman lada ini ialah dimulakan dengan pemilihan tapak. Penanaman kampung, mereka selalunya memilih tempat tapak ataupun yang berdekatan dengan anak sungai. Sebab mereka memudahkan mereka untuk mendapat sumber air sungai untuk kegunaan di kebun lada itu. Pada mulanya apabila kawasan itu sudah ditebas dan dibersihkan, mereka akan memulakan proses membuat busut untuk tanaman anak benih lada ataupun anak pokok lada. Jadi apabila sudah selesai penyediaan busut itu, mereka akan menanam anak lada yang telah disemai di suatu tempat, sebab penanaman lada ini kita tidak boleh mengambil anak dari pokok yang lama tu terus ditanam. Jadi kita perlu semai dulu anak lada itu. Apabila anak lada itu sudah mengeluarkan akar, kita boleh mengalih dari tapak semaian tu dan menanam di busut yang sudah disediakan. Penanaman di anak lada ini di busut, biasanya kita perlu menyediakan dua bahan, iaitu kita menyediakan buluh yang dianggarkan dalam 3 kaki ataupun 3 kaki ke bawah, dan kita menyediakan satu daun yang dari keluarga paku pakis. Kalau dari segi nama saintifik dia ialah Psychorosus interruptus, itu ialah nama saintifik, daun yang digunakan untuk membuat lindungan ataupun kita menahan anak lada itu daripada sinaran cahaya matahari yang terik. Jadi itu boleh mengelak daripada anak benih lada itu layu lah. Itu jadi proses yang pertama tu. Kemudian apabila pokok lada itu sudah mencapai ketinggian sehingga 2 kaki setengah ke 3 kaki, dia tiang sementara itu tadi yang dibuat daripada buluh tadi ditukar dengan tiang yang sebenarnya, tiang lada, sama ada tiang belian ataupun tiang yang kayu yang tahan lama lah, macam tu. Jadi itu proses penukaran tiang sementara dengan tiang yang kekal tu. Selepas kita menanam dan berlaku ataupun batang baru yang tumbuh tadi, cabang baru yang tumbuh,
kita perlu mengawal ataupun menjaga cara dia panjat pokok tiang lada tu. Kita perlu memerhati dalam minggu sekali kita perhatikan bagaimana dia memanjat tiang itu. Sebab kadang-kadang apabila cabang ataupun anak lada ini memanjat, dia akan tidak jadi tentu arah. Jadi kita boleh atur dia supaya dia menjadi nampak macam kemas lah dia naik tiang tu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi selepas itu apabila dia dah tinggi sehingga ke separuh tiang, kita perlu juga potong dan buang bahagian atas tadi. Rasionalnya ialah apabila kita buat macam tu, dahan yang dekat bawah tu dia akan menjadi lebih senang untuk memanjang, dan dia memberi ruang kepada bahagian-bahagian tertentu untuk tumbuh cabang baru. Dari satu musim ke satu musim, tempoh dia dalam setahun sebulan. Kalau selepas kita membaja untuk menghasilkan mengeluarkan bunga dia, bulan ke-8 dan bulan ke-9 kita boleh mula membuat proses petikan lah, memetik buah lada itu. Itulah tempoh yang sesuai lah, dari satu bulan sehingga ke bulan ke-8 lah. Sehingga bulan ke-8 selepas dibaja tu kita boleh petik buah dia. Maksudnya jangka matang dia ialah 1 hingga 9 bulan. Buah yang boleh dipetik sekiranya sudah ada sebiji ataupun 2 biji yang sudah berwarna, yang sudah masak lah, sama ada dia berwarna perang kah ataupun berwarna merah kah. Itulah buah yang paling sesuai lah untuk dipetik. Sebab apabila kita memetik yang kurang matang itu, kualiti tempurung dia tidak begitu bagus lah. Untuk lada hitam ini, apabila setelah dipetik, buah ini akan dileraikan dahulu menggunakan kaedah tertentu, mengikut mengkaum ataupun mengikut tempat. Mereka mungkin cara mereka berbeza lah untuk meleraikan dia. Tetapi kebiasaannya proses peleraian ini yang paling bagus ataupun paling baik ialah menggunakan satu jenis mesin yang disebut sebagai mesin peleraian. Jadi itulah cara kita meleraikan buah lada daripada tangkai biji lada ni. Kemudian selepas itu kita akan jemur. Proses jemuran ini kita tidak dapat tentukan berapa hari dia boleh kering ataupun boleh cukup kering untuk disimpan. Ia terpulang kepada keadaan cuaca. Tapi kebiasaannya ialah 3 hingga 4 hari lah kita jemur lada hitam ini sebelum dia menjadi cukup kering dan disimpan untuk dipasarkan, untuk dijual sama ada ke kedai runcit dan kepada pemborong dan sebagainya. Itu terpulanglah kepada pekebun itu tadi. Jadi itu tentang lada hitam. Kemudian lada putih ni seperti mana yang sudah dicakapkan tadi, sesuainya apabila kita memetik buah yang 1 biji ataupun 2 biji yang sudah berwarna merah, kita sebut warna merah lah, yang sudah masak itu, untuk disimpan di dalam gundi dan direndam. Cara rendaman, kalau secara tradisional dia, pekebun akan membina satu kolam di anak sungai yang kecil
Kemudian kolam itu akan mempunyai overflow ataupun tempat alur air mengalir lah macam tu. Tempat dia mengalir supaya air itu tidak terlalu lama bertakung di situ. Dia akan sentiasa bertukar gantilah air itu, sebab untuk menjaga kualiti buah lada yang direndam itu tadi. Jadi proses rendaman lada putih ini mengambil masa dalam 11 hingga 12 hari untuk direndam. Itulah kadar ataupun tempoh yang sesuai lah untuk kita rendam lada ini untuk dijadikan lada putih. Lepas tu kita akan membersihkan biji lada itu daripada kulit dia, jadi selepas dibersihkan biji daripada kulit dia, kita akan jemur. Proses penjemuran lada putih ini dia lebih mengambil masa singkat kalau berbanding dengan lada hitam ni, sebab lada putih ni tidak lagi mempunyai kulit, jadi dia lebih cepat untuk kering. Bermaksud dia tempoh kita jemur dia ialah kurang daripada 3 hari. Terpulang pada cahaya lah, terpulang kepada cahaya matahari. Kalau cuaca bagus, jangka jemuran dia lebih pendek. Lada yang kami beli daripada pekebun akan kami hantar ke lembaga lada terlebih dahulu sebelum kami membawa ke kilang inilah. So, kenapa kami hantar ke lembaga lada adalah kami nak pastikan lada yang kami nak proses memenuhi standard ataupun kualiti ekspor, di mana kalau di lembaga lada yang sudah diproses di peringkat kebun akan dicuci dan dikeringkan dengan teknologi yang tinggi oleh pihak lembaga lada. Selepas selesai lada yang digrade oleh lembaga lada, maka lada tu akan dihantar ke kilang kami untuk proses yang seterusnya, iaitu proses pengisiran dan pembotolan. Produk pertama yang saya hasilkan pada tahun 2016 adalah biji lada yang belum diproses tapi dijual terus ke dalam packaging yang 1 kilo. Seterusnya saya melangkah ke yang dalam bentuk serbuk, di mana serbuk tu saya botolkan ke dalam botol 40 gram dan 80 gram, serta saya juga membuat packaging yang dalam bentuk 1 kilo, 50 gram, 150 gram. Dan terbaru kami juga keluarkan kopi lada dan teh lada, iaitu produk inovasi di mana lada dan kopi ataupun teh digabungkan menjadi minuman. Dan yang paling viral adalah produk inovasi kami yang dihasilkan dengan lada hitam Sarawak. Kami hasilkan minyak urut dan gel lada hitam yang banyak membantu golongan orang tua, golongan muda untuk menyelesaikan masalah kesihatan.
Pencapaian yang terkini adalah di mana produk lada hitam ataupun lada putih Sarawak Nang Ori sudah dipasarkan di seluruh Malaysia, di hypermarket maupun di kedai runcit lah. Dan pada tahun lepas produk kita juga sudah dipasarkan di supermarket ataupun hypermarket di Singapura dan Brunei. Pada tahun 2019 kami telah dianugerahkan Malaysia Top Achiever untuk kategori spice manufacturing, dan pada tahun lepas kita juga telah dianugerahkan dengan Malaysia Good Design Award untuk kategori produk kita 5-in-1, di mana kita telah mendapat anugerah daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia pada tahun yang lepas lah. Untuk permulaan, cabaran yang paling besar bagi saya adalah kita harus memastikan produk yang kita pasarkan itu memenuhi standard ataupun mempunyai kualiti yang dikehendaki ataupun yang harus dikehendaki dalam produk makanan, di mana pada masa itu saya tidak mempunyai persijilan mesti ataupun halal. Jadi pasaran saya agak terhad kepada golongan yang tertentu, dan selepas kami mendapat persijilan halal dan mesti daripada pihak JAKIM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, maka produk kita sudah boleh diterima di hypermarket dan supermarket yang terkenal. Dan akhirnya kami juga telah mengambil satu cabaran untuk mengambil satu lagi persijilan GMP yang membolehkan produk kita untuk pergi lebih jauh untuk dieksport pada masa-masa yang akan datang. Lembaga Lada merupakan satu agensi yang menjaga kualiti lada ataupun yang memastikan usahawan-usahawan di bawah Lembaga Lada adalah berdaftar, dan saya dikategorikan bertuah kerana pada tahun 2016 November saya telah mendapat lesen untuk mengeksport dan memborong lada daripada pekebun, dan pada masa itu saya merupakan wanita Dayak yang pertama, dan sehinggalah pada hari ini 4 tahun saya masih menjadi wanita Dayak yang pertama itu, yang di mana untuk kami mengeksport ataupun untuk kami mengeluarkan produk daripada Sarawak kami harus mempunyai lesen itu. Harapan saya semoga produk Nang Ori berjaya menguasai pasaran antarabangsa sekaligus meletakkan Sarawak sebagai pengeluar lada terbaik dunia.